Jadi semua ramuan-ramuan ini seperti rempah, kunyit, garam ini kita bubuh ke atas daging ke ikan, ayam. Ini saya punya resepi ya, resepi tidak sama lah masing-masing ya. So saya bubuh garam sikit, tambah dan anda kena ingat selepas siang ikan ni semua pastikan ada belah, anda belah di tengah ikan itu untuk memastikan rempah ratus ini dia masuk. Rempah ratus ni sebenarnya bagus untuk kesihatan ya, ataupun dia jangan terlalu banyak tetapi jangan terlalu kerap juga makan, mungkin dalam seminggu 3 kali boleh lah ya. So saya rasa ini lebih menyedapkan dan malahan dia juga memberikan kebaikan jugalah untuk mereka yang masak di rumah dan makan di rumah lebih bersih, lebih elok daripada makan di luar. Kalau tak ada pilihan makan di luar lah. Dan sekali-sekala tapi kalau kerap sangat makan di luar pun satu costing, yang keduanya kebersihan. Kalau di rumah kalau di rumah anda akan menjaga kebersihan terhadap pinggan mangkuk piring ya, mungkin senduk dan sebagainya, basuh bersih dan sebagainya. Di kedai kita tidak tahu, dia bukan al-fitnatul asyar min had, tetapi kita maklumlah ya. Baik, sekarang kita akan mula gaulkan ya. Kadang-kadang dia ni ikan ni dia ada tulang ya, kena hati-hati sikit lah ya. Perlahan ya, sebab kadang-kadang dia tulang. Kalau kita buat laju sangat ni, kadang dia terkena dekat jari kita ni, ataupun dia sebutnya tangan kita, kita akan rasa pedih ya. Ini orang yang biasa masak di dapur ni dia tahulah. Biasanya dia tangan atau jari dia luka kerana mungkin daripada kesan tu ya. Baik. Dan kita boleh simpan dalam peti sejuk pun boleh. Besok lusa kalau nak goreng balik ya, ataupun nak buat apa sekali pun boleh. Lagi bagus simpan dalam 1 hari, ataupun kalau nak setengah jam ataupun mungkin 10 minit anda nak goreng dan sebagainya, tidak ada masalah. Ya. Jadi kata orang lebih halal, lebih bersih, lebih berkhasiat, lebih jaminan ya, tidaklah kita was-waskan ya. Ikan ini 4 ekor saya beli di Maidin Mall dalam RM10 ya. RM10. Kita tanya ikan apa, ikan kembung ke ikan selah ke ikan ramai yang tak tahu sebenarnya ini ikan apa Tapi orang yang ke pasar selalu tahulah. Kita dah gaul tadi. Nanti kita nak goreng. Saya biasanya saya akan goreng. Lepas saya goreng tu saya akan bawa keluar, kemudian saya tumis dan saya tumis bahan-bahan lain lah seperti bawang putih, halia, bawang merah ya. Kemudian mungkin ramuan-ramuan lain lah. Kalau anda nak masukkan sekali, lepas kita tumis, kita masukkan balik ikan yang dah digoreng tu, lepas tu kita buat sambal. Cara saya begitu ya. Yang ini pula kacang panjang ini, kalau kita potong halus ataupun nipis kecil begini, dia lebih sedap bagi saya lah daripada mungkin yang ada setengahnya dia suka panjang-panjang. Terpulang pada ini dulu. Saya suka makan macam ni, goreng begini ya. Goreng begini dengan bawang putih, bawang merah dan mungkin daun kari dan sebagainya kan. So dia lebih enak pandai-pandai lah. Tapi jangan letak ajinomoto. Saya punya masakan memang tak ada ajinomoto. Saya hanya gunakan garam saja, no sugar dan tak ada ajinomoto ya. Sugar memang saya tak suka lah. Kalau anda nak masakkan untuk saya atau jemput saya makan, kalau bubuh saja gula dalam gulai kari, memang saya tak makan lah. Saya akan kecewa ya. Jadi untuk tuan-tuan buat, kenapa? Sebab memang tabi'i begitu, kita jaga jugalah kesihatan ni, makin faktor makin berusia dan sebagainya. Kalau lagi muda kita jaga daripada muda lagi bagus daripada kita dah umur 50-an 60-an baru terkekial kan ya. Jadi belajarlah daripada kesilapan. Jangan lupa ya, kita ambil kuali daripada rumah kita ni. Kadang-kadang kita letak kuali-kuali yang dah dibasuh. Walaupun sudah dibasuh, anda punya kuali sudah kering, tetapi anda mesti kena basuh kembali ya. Apabila anda mau menggunakannya, pasti anda basuh kembali, cuci bersih-bersih ya. Bagi yang baru belajar ya, berjinak-jinak memasak ya, kalau anak dara ya, ataupun orang perempuan ini yang jarang ke dapur, tolonglah kecilkan api ya. Nanti kalau anda besarkan api ini, kalau bubuh minyak nanti dia akan cepat hangus ya. So pastikan minyak tu selepas dah kering semua, minyak itu dituang dan bagi minyak itu panas dulu. Jangan bau bubuh minyak ataupun bau masukkan minyak terus goreng dan sebagainya. Ia juga tidak sekata sebab minyak itu tidak masak sepenuhnya.
Kedua, api di bawah itu kecilkan, ya. Baik. Pastikan juga minyak yang anda gunakan ini tidak terlalu banyak. Tengok saya gunakan minyak setakat mana, ya. Okey, jangan banyak sangat minyak, tidak baik kolesterol, ya. Beli minyak V sawit atau minyak macam-macam minyak lah sekarang ni yang lebih tidak ada kolesterol dan sebagainya. Baik, masak nasi ini pilih beras. Beras ini Taj Mahal, ya. Memang kurang gaji, elok, ya, sedap makannya, tetapi dia kurang kenyang lah, kena tambah banyak kali. Dan pastikan tutup elok-elok, ya, tutup supaya tidak adalah binatang ataupun perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah, ya, cicak ke dan sebagainya, ya. Baik, tutup dulu elok-elok. Kalau anda ada, biasanya di belakang rumah tu memang kita ada tingkap dan sebagainya, pastikan keadaan di luar tu selamat, dan anda buka. Kalau di sebelah malam, pastikan api di luar rumah itu dibuka dulu, mungkin koridor belakang rumah dan sebagainya. Dan sebab kalau anda buka api dalam, memang dalam dapur tu kena buka, ya, kerana masak gelap dan sebagainya. Tapi bila buka dalam, serangga daripada luar tu akan masuk ke dalam. Jadi saya cadangkan buka api di luar dan api di dalam, ya, seperti sekarang. Kenapa asap ni kalau kita masak dia takkan keluar, Ini kelihatan hujan lah, ya. Ini musim hujan, kita doa yang baik, ya. Semalam pun saya terperangkap dekat 5 jam tidur dalam kereta, ya. Kalau anda masak tapi anda tak buka pintu belakang ataupun dia adalah untuk keluarkan asap dan juga mungkin tumis-tumis yang masuk ke halaman rumah, di hadapan rumah, nanti satu rumah itu akan batuk ataupun akan bersin. Dan ingat, ya, kalau anda masak, anda bersin, batuk, anda jauhkan daripada kuali dan jauhkan diri anda daripada makanan, sayur dan sebagainya. Cuci tangan balik, ya. Kalau ada hingus, ya, basuh dekat sinki dan sebagainya. Jangan, ya, kadang-kadang anda pergi kedai makan kat restoran, dekat situlah dia batuk, dekat situlah dia lap hingus dia, dekat situlah dia teruskan masakan mi segera dan juga masakan tertentulah, nasi goreng dan sebagainya. Itulah, bukan semua tempat tapi kebanyakan tempat begitulah. Sebab itu saya kata kalau kita masak di rumah macam saya, kalau bersin dan sebagainya, saya akan pergi jauh, ya. Mungkin dalam 3 atau 2 ini sebut social distancing, ya, tetapi yang ini lebih kepada 2 meter dan saya basuh muka dan sebagainya, masak balik, ya. Faham, begitulah saya. Jadi saya tanya tuan-tuan, adakah itu yang tuan-tuan amalkan ataupun okey. Baik, bila anda ambil senduk, ya, ataupun sudu dan sebagainya, pastikan anda basuh bersih-bersih dengan sabun dan sebagainya lah, ya. Ini saya dah basuh tetapi saya tunjuklah, ya. So anda basuh betul-betul, ya, bersih-bersih pakai sabun dan sebagainya. Alright. And then air yang kita nak buka ni, sebab air ni laju, ya. Kalau dekat rumah tu, kalau boleh buka air beginilah. Jangan laju sangat, ya. Alright. Kalau macam ni pun bagus. Dia jimatlah. Kadang jimat ni yang dipuji, ya, sifat yang dipuji. Tapi pembaziran sifat yang dikeji dan sifat syaitan, ya. Basuh bersih-bersih, ya, sudu, senduk, apa semua, walaupun kita dah letak dekat rumah tetapi ada cicak, lipas dan sebagainya, dia naik, ada isu berkaitan dengan kencing tikus dan juga ada orang yang nauzubillah menjalib meninggal dan sebagainya sebab kencing tikus, ya. Basuh dengan sabun. Baik. Kalau kita tengok masyarakat, ya, tak kira lah silang budaya, masyarakat tertentu, Cina, India, Melayu, Indonesia, Portugis, Kadazan asli, Jawa dan sebagainya, mereka ada pelbagai ingredient, tetapi saya tak cukup ingredient sebab tak sempat nak pergi ke pasar. Apa pun saya tumiskan dulu, lepas tu baru saya masuk kacang panjang dan sebagainya. Tuan-tuan, ya, kalau nak masukkan apa-apa ingredient masing-masing, ya, adalah, ya, mungkin masing-masing mempunyai kaedah teknik, ya. Yang penting sihat dan elok untuk kesian. Tumis dulu, ya, tumis dulu. Api itu kecilkan. Kalau dah nampak macam dia nak hangus dan sebagainya, kita tak boleh kawal, matikan sajalah gas itu dan hidupkan semula dengan keadaan yang slow, ya. Jangan terkejar-kejar, hidupkan api. Contoh, hidupkan api, lepas tu kita nak basuh pinggan dan sebagainya. Itu tengok kemahiran dan kemampuan. Kalau dah tak boleh, kalau tak mampu, tutup saja, habis cerita. Macam sekarang saya dah tutup. Alright. Lepas tu kalau nak masak, sambung balik. Okey, saya dah masukkan kacang panjang tadi, ya. Okey, saya kalau kacang panjang ni saya suka makan yang goreng lah, ya. Jangan kacang panjang ni ada, dia tengok sayur lah, ada orang buat sup, bukan kacang panjang, ya. So kena ingat, sayur ni ada pelbagai, ada macam-macam sayur. So kalau ini sedap untuk goreng dan sebagainya. So ingat, minyak tu jangan banyak sangat, ya. Kolesterol tapi pilih minyak yang
disawit ke minyak-minyak yang minyak matahari lah, bunga matahari, macam-macam minyak ni. Ya. So tuan-tuan yang ibu-ibu yang selalu ke dapur ataupun ke pasar atau hypermarket, mana-mana shopping kompleks tu, mereka dah biasalah, ya. Baik, cara nak sukat garam ini pun satu isu. Kenapa saya ajar benda yang basic, ya, bagi mak-mak, ibu-ibu, anak dara, mak dara, ya, yang mana dah arif masak ni, mereka tak ada masalah. Yang sebenarnya anak-anak yang mak dia masak, ayah dia masak, yang dia tak pernah belajar masak ni. Jadi siapa-siapa yang mula-mula, ya, anak dara dan sebagainya, ingatlah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, ala bisa tegal biasa, ya. So saya tunjuk cara nak ambil garam. Okey, ya, garam, ya. Ini garam dia. Letak dulu sikit, ya. Okey. Kalau kita lepas tu kita akan rasalah, ya, ambil beberapa kacang ni kita akan rasa sikit, ya. Jangan panas sangatlah, ya. Lepas tu kita tengok, kalau tak cukup garam kita buburlah. Tapi jangan ambil garam satu sudu penuh, ya. Maknanya sudu penuh ini ambil, lepas tu dah bubur banyak dia jadi masin. Ambil sikit-sikit dulu. Okey, saudara boleh tengok air yang saya sekejap-sekejap saya basuh tangan sikit-sikit, basuh sudu senduk. Ini amount air, ya. Saya nak tunjuk semua ni supaya ramai nampak, sebab air ni perlu kita jimat, ya. Kita kena jaga elok. Tapi air ni dah kotor, jangan guna, ya. Cuma saya nak tunjuk level air yang kita guna. Baik, kacang panjang ni dah siap, tapi pastikan saudara ada tudung saji dan sebagainya, tutup, ya. Kalau tak, nanti anda ke dapur nak masak gulai, ikan goreng dan sebagainya, akan ada benda hinggap di sini. Baik, kalau anda ada singki, pastikan anda ada penutup ini. Sebab nanti kalau segala benda-benda yang agak bahan yang kita buang, contohnya macam mungkin kulit-kulit bawang, ikan yang kita siang dan sebagainya, pastikan, ya, benda itu tidak masuk dalam singki, atau dia punya fiber host tadi, akhirnya dia akan jadi sumbat, ya, singki akan sumbat. Sebab itulah kita ada bahan ini, ya, penapis ini, ya, barang peralatan inilah. Jadi kalau kita nak dah tak ada apa-apa, tengok memang tak ada, semua yang sampah-sampah kita dah ambil dulu. Jadi kita buka air, buang saja air, tarik. Benda ni basic, tapi ramai orang, kalau anda pergi rumah orang, anda makan nasi, anda rajin mau masuk pinggan mangkuk, bagus. Tetapi apa yang dilakukan biasanya, dia tak jaga semua ni, dia basuh nasi dengan nasi-nasi masuk dalam ni. Akhirnya tuan rumah itu bermasalah sebab singki itu sumbat. Kebanyakan singki sumbat disebabkan oleh orang makan nasi ataupun kari gulai dan sebagainya, tulang ikan dan sebagainya, mereka tidak menggunakan penapis ini, dan akhirnya nasi semua itu akan masuk dalam lubang-lubang ini, akhirnya sumbat. Benda basic, tetapi bila kita ungkal segalanya jadi dangkal. Baik, ikan ini saya akan goreng dulu. Saya akan goreng. Selepas saya goreng, kemudiannya saya bawa keluar. Lepas tu saya kurangkan minyak. Minyak yang kita gunakan biar minyak yang bersih, minyak yang baru. Jangan guna pakai minyak lebih dari 2 hari, atau saya jarang gunakan minyak yang saya simpan, ya. Saya buang, ya. Pakai hari yang sama saya buang lah. Minyak ni saya tak mau gunakan secara recycle, ya. Elakkan kalau kita pergi kedai, kita pergi restoran, kebanyakan minyak itu dia akan recycle. So tidak elok. Sebab doktor selalu pesan dengan saya, doktor pakar dan sebagainya, elakkan makan di kedai. Sebab minyak-minyak yang digunakan adalah minyak yang lama, minyak dah hitam, ya. Minyak-minyak memang macam-macam digorengnya, ya. Minyak-minyak tu dah tak elok lah. Jadi api tu just nice, ya, just nice. Okey, tak payahlah buka ni sangat, ya. Lepas dia dah goreng sekata, bawa keluar, kemudiannya kita minyak tu kita kurangkan balik, letaklah 1 sudi minyak, dan kemudiannya kita tumis, ya, apa yang kita nak tumis. Selepas daripada itu kita masukkan balik semua ikan dan sebagainya, kita gaul-gaulkan dengan yang kita dah tumis tadi lah, dengan perca ingredient tadi. So satukan dan tambah sedikit air kalau mahu. Jadi gulai lah, ya. Kalau tak pun dia masak jenis, ada orang dia suruh masak apa, ya, masak kari bergulai, ya, gulai. Tapi kalau yang kering itu maknanya dia masak dalam masak sambal, ya, masak sambal, ya. So dia tidaklah macam gulai, dia nampak masak sambal, ya, masak sambal lah, tambah ikan, tambah ayam dan sebagainya. So ingat kebersihan kena jaga. Orang perempuan ni saya nak pesan satu benda lah, ya. Atau lelaki sama, perempuan dan lelaki pun sama. Rambut tuan-tuan, ya, atau perempuan kena jagalah. Kadang-kadang tuan-tuan masak, saya pernah makan banyak kali di mana-mana pun sama, di kedai, di rumah
saudara mara di rumah kakak dan sebagainya pun ada, di rumah sendiri pun ada. Rambut tu kalau kita perasan kadang-kadang ada rambut. Apa perasaan anda tengah makan nasi di restoran tiba-tiba ada rambut panjang. Saya pernah makan di restoran ada tisu paper yang besar dalam disebutnya dalam gulai, gulai ikan. Aduhai. Kalau tuan-tuan masak, amalkan cara bubuh rempah, kunyit, rempah ratus, garam, gaulkan dengan ikan dan sebagainya, ayam dan sebagainya, dia lebih terasa sedap, ya. Dan sebenarnya kunyit ni pun bagus. Saya pernah berbual dengan beberapa doktor pakar. Kunyit rempah ratus ni boleh dimakan dan jangan kerak lah, tapi memang bagus untuk kata doktor, sebab orang India, di negara India ramai yang amalkan. Sebab tu orang India ni dia tak boleh pisah daripada rempah ratus, kunyit, rempah dan sebagainya. Okay. Kadang-kadang kita kalau nak dapatkan ikan yang tidak hancur dan sebagainya, sebab minyak tu kena banyak lah, tetapi ialah kita nak berjimat dan sebagainya, ikan pun yang letak banyak-banyak, so dia kadang tidak kata setara, so dia jadi hancur, sebab tu minyak tu kena panas betul-betul baru masukkan. Baik, kalau nak lulus ujian goreng ikan dan sebagainya, pastikan nampak ikan lah. Kalau tak nampak rupa hancur itu, kita fail, Alright, apa pun bagi saya, selepas ni saya nak tumis dulu, kemudiannya saya akan masukkan semua ni dalam sambal. Saya nak buat sambal hari ni. Okey, masa inilah kita akan bersin, sebab sambal yang kita nak tumis, tidak lagi bawang putih dan apa semua kita nak masukkan, Jadi masa ini pastikan dapur memang sentiasa pintu di belakang dibuka, ataupun memang tuan-tuan ada lebih canggih, asap yang boleh keluar daripada corong tertentu lah, dalam rumah-rumah yang canggih, rumah yang sophisticated, mereka yang mampu lah, yang tak mampu, yang biasa-biasa ni, macam saya lah, letak buka tingkap dan sebagainya. Ingat jangan bersin dekat sini, tolonglah ya. Okey, nak bubuh garam ni letak sikit-sikit dulu, lepas tu rasa pakai ni lidah kita, masuk mulut sikit-sikit, jangan panas sangat. Kalau perlu tambah, terlebih tambah air sikit. Okey, ikan sambal saya dah siap. Kita nak makan sekejap lagi, kita ambil nasi. Pastikan air ada air sejuk, jangan minum air ais, air yang macam-macam, air gas dan sebagainya. Dia tidak baik untuk kesihatan dan mungkin diabetik dan kolesterol, untuk lemak-lemak. Kemudiannya pastikan elakkan air perisa, air sejuk, Ambil air suam, bagus, Cerita pasal air ni, kalau ada yang mampu pasang kowe lagi bagus. Sebab kalau kita beli botol yang saya nak tunjuk ni sekejap lagi, Saudara, kalau beli botol air ni RM6, ada yang RM8 lebih, ikut jenama dan sebagainya. Benda ni sebenarnya kalau kita beli sebulan pun, saya rasa dalam seminggu saya perlukan dalam mungkin 4 botol, ataupun mungkin 6 botol. Jadi membazir, kalau darab dengan mungkin RM8 atau RM6, darablah dengan seminggu, lepas tu darablah dengan sebulan, darab dengan setahun, berapa. Sebab tu kowe ni bagi yang mampu, yang boleh bayar bulan-bulan tu dalam 100 lebih, anda pakai kowe punya sistem lah lagi bagus, ada air sejuk, air panas dan sebagainya. Berkaitan dengan bila kita nak ambil nasi ni, pastikan kita tutup balik, Ramai yang dia buat macam ni, dia ambil nasi tapi dia tak tutup. Saya tunjuk cara dia. Ini cara-cara yang tak betul lah, jangan buat macam ni. Ambil nasi, biar macam ni, dah tikun tali pantah apa-apa masuk, yang benda-benda yang tak elok, jadi penyakit, Ingat, kena tutup. Okey, anda jangan lupa, apabila anda ke meja makan, tingkap anda terbuka. Jadi pastikan anda tutup kembali, sebab bimbang ada binatang ataupun ada benda-benda yang tak sepatutnya masuk ke dalam dan sebagainya. Pastikan anda sentiasa berhati-hati, bukan saja di jalan raya, malahan di rumah, di mana saja anda berada. Baik, singki ni jangan digunakan untuk buang ingus, kahat dan sebagainya. Sebab singki ni kadang-kadang memang kita masak selalu. Tolonglah, kalau singki nak buang kahat dan sebagainya, pergi bilik air. Jangan malas. Ada setengah orang tu dekat situ lah dia nak bersin, dekat situ lah dia nak buang kahat, dekat situ dia nak meludah, lepas tu dia masak, dia basuhnya, sayur-sayur kat situ lagi, dia siang ikannya. Ya Allah, ya Tuhan. Tak tahulah nak cakap apa lagi dah. Baik, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Insya-Allah, bismillah. Ibu makan, silakan. Rezeki halal, jangan ambil rasuah, salah guna kuasa, rasuah bilion-bilion, apa ni, ambil hak-hak anak yatim, besok Allah lanat di akhirat, tak selamat di dunia dan akhirat, Baik, yang apa yang kita ada tu syukurlah, kita makan. Syukur sajalah dengan apa yang kita dapat. Alhamdulillah. Jangan asal dengki kianat iri hati dengan rezeki orang, Orang lain naik pangkat, kedudukan dan sebagainya, orang lain dikenali sebagainya. Jangan dengki. Hidup tak lama, semua kita akan mati, Syukran anda berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.